Salam sejahtera. Selamat datang ke forum pembentangan falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Okey, jadi saya adalah Nur Fatin binti Abdul Malik selaku moderator dan juga panel pertama yang akan membincangkan hasil analisis kami mengenai falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Okey, terdapat 3 panel untuk forum hari ini. Saya, panel pertama, Nur Fatin binti Abdul Malik, panel kedua, Fifi Natasha, dan panel ketiga adalah saudari Jasriati. Okey, untuk panel yang pertama ini, saya akan bercakap melalui video ini. Panel kedua, saudari Fifi Natasha, dia akan membentangkan hasil analisisnya melalui PowerPoint, dan yang ketiga kita akan temu ramah. Kita akan bertemu dengan Puan Jasriati untuk mengetahui lebih lanjut tentang analisis yang telah kami lakukan bersama. Okey, bertemu lagi. Jadi ini adalah slot saya Okey, panel pertama. Okey, baiklah. Jadi hari ini saya akan membentangkan analisis perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dan juga falsafah pendidikan. Okey. Jadi dalam perkembangan pendidikan di Malaysia ini, saya akan bentangkan 3 perkara, iaitu pendidikan sebelum merdeka, pendidikan selepas merdeka dan pendidikan masa kini. Okey, jangan risau, nanti kami akan beri anda semua slides, nota sebagai rujukan. Okey, jadi pertama, saya akan membincangkan mengenai pendidikan sebelum merdeka. Okey, sebenarnya ada 6 perkara yang berlaku terhadap sistem pendidikan sebelum merdeka. Yang pertama adalah sistem pondok dan pendidikan vernakular. Okey, sistem pondok dan pendidikan vernakular ini adalah mengamalkan dasar pecah dan perintah, di mana ianya mengekalkan tumpuan taat kepada negara masing-masing dan tiada penyatuan antara penduduk bandar dengan luar bandar. Okey, itu sistem pondok dan pendidikan vernakular. Dan seterusnya, yang kedua, laporan Cheeseman yang berlaku pada 1946, iaitu mengenai laporan tentang kurikulum sekolah Inggeris dan juga vernakular. Di sini pendidikan peringkat rendah adalah percuma. Okey, dalam semua bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran wajib di semua sekolah vernakular. Itu terjadi pada tahun 1946 yang terdapat dalam laporan Cheeseman. Okey, seterusnya laporan Barnes yang berlaku pada tahun 1950. Di sini, laporan Barnes ini dia menyelidik dan memperbaiki pendidikan bagi orang Melayu, menubuhkan sekolah-sekolah dui bahasa dan menjadikan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pengajaran agama digantikan dengan pengajaran jawi di sekolah. Dan seterusnya, laporan Fenwu yang berlaku pada tahun 1951. Apa yang terjadi? Okey, dalam laporan ini, melayani kehendak masyarakat Cina, menganggap sebagai percubaan menghapuskan bahasa dan budaya orang-orang Cina, memajukan sistem sekolah kebangsaan dengan pengenalan unsur dui bahasa kepada sekolah vernakular dan menggunakan 3 bahasa di sekolah vernakular melalui bahasa kebangsaan. Dan seterusnya, ordinan pelajaran ditubuhkan. Okey, berlakunya ordinan pelajaran ini pada tahun 1952. Okey, di mana ordinan pelajaran ini dia mengkaji semula laporan Barnes dan juga laporan Fenwu. Okey, sistem pendidikan sekolah kebangsaan dilaksanakan melalui pengenalan bahasa Inggeris secara beransur-ansur dan sekolah jenis kebangsaan menggunakan bahasa Inggeris. Okey, dikekalkan. Dan pada tahun 1952 juga, dalam ordinan pelajaran ini, sekolah vocational juga diperkembangkan. Dan terakhir sekali yang berlaku pada zaman sebelum merdeka, iaitu pada tahun 1956, laporan Razak menyemak dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu dan bina satu sistem pendidikan kebangsaan, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar bagi semua peringkat persekolahan, satu jenis kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama berpusat dan bercorak kebangsaan. Okey, itu yang terjadi pada pendidikan. Itu yang terjadi pada pendidikan sebelum merdeka. Okey, seterusnya saya akan membincangkan pula hasil analisis saya pendidikan selepas merdeka. Okey, ada 4 perkara yang berlaku. Yang pertama, penyata Rahman Tahlib.
Penyata Rahman Talib, Penyata Rahman Talib 1960, di mana ianya mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan pada tahun 1960 dan dipengerusikan oleh Encik Abdul Rahman Talib, iaitu Menteri Pendidikan pada zaman itu, pada tahun itu. Tujuan Penyata Rahman ini adalah untuk menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan, membaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu, dan terdapat beberapa cadangan dalam Penyata Rahman Talib ini. Yang pertama, pendidikan secara percuma di sekolah rendah, kenaikan darjah secara automatik hingga tingkatan 3, peperiksaan penilaian darjah 5 diwujudkan, dan memajukan pendidikan teknik dan vokasional. Seterusnya pada tahun 1961, Akta Pelajaran. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan, ekonomi dan politik. Dan seterusnya, Laporan Hussein On 1971. Tujuannya adalah menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur persekolahan. Cadangan yang terdapat dalam Laporan Hussein On ini adalah bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa pengantar. Namun, kedudukan bahasa Inggeris masih dipelihara. Masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru juga diberi latihan untuk memperoleh pencapaian yang baik. Dan seterusnya, Laporan Kabinet. Tujuannya adalah untuk mengkaji semua maklumat dan kesannya sistem pendidikan sekarang, termasuk kurikulum, dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud, dan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat dapat dipenuhi, sama ada dari jangka pendek maupun jangka panjang, serta memastikan sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersepadu, berdisiplin dan terlatih. Dan terdapat ada 3 cadangan yang terdapat dalam laporan kabinet ini. Yang pertama, memberi tumpuan kepada pendidikan asas 3M. Kedua, kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan, dan yang terakhir sekali, fokus diberi kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang tinggi. Itu yang terjadi waktu selepas merdeka. Kita ulang balik. Jadi pendidikan sebelum merdeka ada 6 perkara yang kita kena tekankan. Yang pertama, sistem pondok dan pendidikan vernakula. Yang kedua, laporan Cheeseman pada tahun 1946. Yang seterusnya, laporan Barnes 1950. Seterusnya, laporan Fenwu 1951. Ordinan Pelajaran 1952. Dan terakhir sekali, laporan Razak 1956. Itu yang berlaku pada pendidikan sebelum merdeka. Seterusnya, pendidikan selepas merdeka ini kita recap balik supaya kita ingat. Penyata Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961, Laporan Hussein On 1971 dan Laporan Kabinet. Ada 4 perkara yang terjadi pada pendidikan selepas merdeka. Kita tengok kepada pendidikan masa kini. Iaitu masa kini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perkara yang berlaku pada pendidikan masa kini. Yang pertama, Akta Pendidikan 1996 yang menggariskan perundangan yang berkaitan dengan pendidikan dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa pengantar. Dan seterusnya adalah Dasar Pendidikan Kebangsaan, di mana dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan ini membangunkan sistem pendidikan berkualiti dan juga bertaraf dunia, menyediakan sumber tenaga manusia untuk perluan dan pembangunan negara, pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, seterusnya pendidikan wajib. Ini berlaku pada tahun 2003, di mana semua ibu bapa yang mempunyai anak yang berumur 6 tahun wajib mendaftarkan anak ke sekolah. Dan seterusnya, status mata pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Jadi pada tahun 2005, mata pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil adalah sebagai subjek elektif di sekolah kebangsaan. Dan seterusnya, sekolah bestari. Pelaksanaan PNP menggunakan kemudahan teknologi yang terkini untuk memperkembangkan potensi pelajar dari segi intelek, rohani dan juga emosi dan jasmani. Dan terakhir sekali, sekolah wawasan diwujudkan untuk mengeratkan perpaduan kaum. Di mana terdapat 3 jenis sekolah. Kita ada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Jadi ini yang berlaku pada pendidikan masa kini. Jadi saya ulang balik, pendidikan masa kini ini ada 7 perkara yang berlaku. Yang pertama, Akta Pendidikan 1996, Dasar Pendidikan Kebangsaan, pengajaran sains dan matematik, pendidikan wajib, status mata pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil, sekolah bestari dan sekolah wawasan. Itu sahaja daripada saya. Sebelum saya serahkan kepada seterusnya, saya serahkan kepada saudari Fifi Natasha untuk panel yang kedua. Salam sejahtera, saya Fifi Natasha Nadia. Pembentang seterusnya akan membentangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Dari segi konsep dan prinsip, di Malaysia, keseluruhan sistem pendidikan negara dibentuk berdasarkan kepada suatu pernyataan falsafah yang dikenali sebagai falsafah pendidikan kebangsaan.
Falsafah pendidikan kebangsaan adalah berdasarkan pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas berdasarkan kajian secara saintifik, sistematik dan logikal, yang mana menurut Azizi, Abdul Razak dan Awang, falsafah pendidikan kebangsaan yang dahulunya dikenali sebagai falsafah pendidikan negara digubal daripada usaha berfikir yang rasional dan kritis yang berlandaskan daripada ideologi negara sebagaimana yang telah dinyatakan dalam laporan dan dasar pendidikan termasuk rukun negara. Saharia pula menyatakan bahawa falsafah pendidikan negara akan menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Matlamat pendidikan negara adalah untuk melahirkan warga negara yang mempunyai sasiah yang baik, seimbang dan sepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Berikut adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Khairiah menyatakan bahawa cakupan penting daripada falsafah pendidikan tersebut diperkukuhkan dengan matlamat pendidikan negara, yang mana intipati utamanya merujuk kepada 5 ciri berikut iaitu yang pertama, percaya dan patuh kepada Tuhan, yang kedua, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia, yang ketiga, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara, yang keempat, memiliki sasiah yang seimbang dan sepadu, dan yang kelima, memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Intipati falsafah ini sebenarnya adalah sebuah paparan penting terhadap pelaksanaan usaha yang giat dan aktif melalui pendidikan untuk melancarkan proses pembentukan manusia yang seimbang. Falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan untuk memastikan pendidikan secara berterusan iaitu proses pemindahan ilmu dan kemahiran bersama nilai-nilai murni yang berlaku sepanjang hayat selain memperkembang potensi individu ke tahap yang cemerlang serta menyeluruh dan bersepadu dari aspek jasmani, rohani, emosi dan intelek. Konsep jasmani dari sudut falsafah pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Malaysia ialah mencirikan emosi kepada dua ciri utama iaitu kecergasan fizikal dan kesihatan diri dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk hidup berdikari dan hidup bermasyarakat. Manakala Azizi, Abdul Razak dan Awang pula menyatakan unsur jasmani bermaksud berupaya memberi tumpuan kepada perkembangan anggota-anggota fizikal tubuh badan dengan sihat dan cergas. Dalam memahami konsep emosi dari sudut falsafah pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mencirikan emosi kepada 3 ciri utama iaitu perasaan tenang dan tingkah laku terkawal, memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang serta memiliki semangat kekitaan dan perpaduan. Unsur rohani menurut Azizi, Abdul Razak dan Awang pula ialah mengandungi semangat dan ketenangan jiwa yang dapat membentuk akhlak mulia, berdisiplinkan diri dan melawan perkara negatif. Konsep rohani merupakan satu konsep yang bersifat dalaman yang berkait rapat dengan kerohanian, kepribadian diri atau hakikat insan itu sendiri. Dan dari sudut ontologinya, hakikat insan merujuk kepada soal hakikat kejadian diri, tujuan kehidupan, kematian dan kehidupan sesudahnya menurut Kementerian Pendidikan Malaysia. Ciri-ciri konsep rohani ialah menyedari menginsafi hakikat penciptanya, menghargai dan mensyukuri pemberian pencipta serta menyedari dan menginsafi tanggungjawab. Dari sudut falsafah pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia menjelaskan bahawa proses menjana intelek atau minda didasari oleh konsep ilmu yang benar serta ilmu yang bermanfaat, yang mana ciri-ciri konsep intelek ialah sikap berusaha mencari dan mempertingkatkan ilmu pengetahuan, daya pemikiran logik, kreatif dan inovatif, dan usaha memanfaatkan ilmu untuk diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Manakala Azizi, Abdul Razak dan Awang pula menyatakan unsur intelek berupaya memberi tumpuan kepada daya berfikir secara kritis dan kreatif berdasarkan pemikiran yang rasional. Selaras dengan penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan pada 1996, matlamat pendidikan negara adalah untuk melahirkan insan yang baik dan sempurna. Yang mana matlamat pendidikan kebangsaan bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna yang memiliki serta menghayati ciri-ciri seperti percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara dan memiliki sasiah yang seimbang dan bersepadu dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang falsafah pendidikan guru. Berlandaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru pula menentukan haluan, asas dan sumber inspirasi kepada matlamat dan pendidikan guru seperti yang berikut.
Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Selain itu, matlamat pendidikan guru juga adalah bertujuan untuk menghasilkan guru yang berkualiti dari segi peribadi, profesional, sosial dan amalan tingkah laku, menguasai ilmu, kemahiran dan amalan nilai-nilai keguruan dan berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan untuk pengisian tuntutan wawasan pendidikan dalam abad ke-21. Pentingnya untuk melahirkan guru berdasarkan matlamat ini ialah supaya kualiti guru terjamin dan diiktiraf di peringkat global. Pembentukan falsafah pendidikan guru adalah berdasarkan kepada model konseptual pendidikan guru yang merangkumi 3 aspek asas iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pengetahuan ialah pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan dan kepentingan pendidikan dalam kehidupan. Kemahiran pula ialah kemahiran ikhtisas yang merangkumi kemahiran menggunakan bahan-bahan pelajaran dengan tujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Manakala nilai pula merujuk kepada amalan nilai-nilai murni, perlakuan guru yang penyayang, berpekerti mulia, berdaya tahan, patriotik, inovatif, kreatif dan patuh, etika profesi keguruan. Jelas sini boleh kita lihat model ini menekankan kepada matlamat untuk mengembangkan potensi guru secara seimbang dan bersepadu dari segi rohani, emosi, intelek, sosial dan jasmani. Sekian saja pembentangan saya untuk falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Terima kasih kepada saudari Fifi Natasha untuk slot yang kedua dan selaku panel kedua tadi yang telah membentangkan hasil analisis beliau. Dan seterusnya saya menjemput panel yang ketiga iaitu saudari Jasriati untuk membentangkan hasil analisis beliau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan menerangkan peranan guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Terdapat 4 peranan guru yang akan saya terangkan, iaitu yang pertama adalah guru hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan mengenai mata pelajaran dan kurikulum yang diajar. Guru perlu menguasai sepenuhnya mata pelajaran ataupun subjek yang diajar supaya dapat menyediakan alat bantuan mengajar untuk pembelajaran dan pengajaran yang bersesuaian dengan subjek yang diajar. Di samping itu, guru juga perlu mempunyai pengetahuan mengenai KEBAT, PAK 21 dan juga pelbagai jenis pembelajaran yang telah diperkenalkan. Dan selain perlu mengetahui, guru perlu mengaplikasikan kaedah-kaedah pembelajaran yang sedia ada untuk membantu supaya pengajaran dan pembelajaran bersama murid menjadi lebih menarik dan berkesan. Seterusnya adalah peranan guru juga iaitu melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti core kurikulum dan memberikan khidmat sosial bagi kepentingan murid. Hal ini sangat penting kerana guru berperanan untuk melatih dan mengasah bakat murid sehingga menjadi atlet yang mana kita fokuskan murid yang berpotensi dalam aktiviti sukan. Seterusnya adalah guru berperanan untuk memupuk nilai tanggungjawab dalam diri murid serta guru sendiri perlu mengamalkan nilai keguruan. Dalam sesi PNP, Guru perlu memupuk nilai murni dalam diri murid supaya dapat melahirkan murid yang mempunyai nilai murni yang tinggi. Dan bukan itu sahaja, guru sendiri perlu mengamalkan nilai keguruan supaya dapat menjadi seorang guru yang baik dan beretika. Peranan yang keempat iaitu guru bertanggungjawab mengurus dan merancang sesuatu dengan sistematik. Sebagai contoh, merancang PDP dengan berkesan supaya dapat menyampaikan ilmu dengan baik kepada murid dan murid dapat menerima PDP secara lebih baik. Bukan itu sahaja, guru berperanan untuk merancang program atau aktiviti yang boleh melibatkan murid supaya dapat mengembangkan lagi potensi murid-murid. Seterusnya adalah implikasi falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru terhadap sistem pendidikan di Malaysia.
Implikasi ini dapat kita pecahkan kepada 3, iaitu yang pertama adalah kurikulum, yang kedua adalah kepada pendidik dan yang ketiga adalah kepada institusi pendidikan. Falsafah pendidikan guru sendiri lebih terkesan kepada pendidik ataupun guru itu sendiri. Okey, kita lihat dari segi kurikulum, di mana perubahan pada sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada program berterpadu. Selain itu, perubahan juga berlaku terhadap program pendidikan yang mana lebih berorientasikan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Perubahan seterusnya iaitu perubahan sukatan pelajaran yang sesuai untuk melatih kemahiran murid dalam bidang vokasional dan juga teknologi. Implikasi kepada pendidik pula adalah di mana perubahan pada sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif serta mengamalkan nilai keguruan. Selain itu, mengubah strategi dan teknik pengajaran yang sesuai untuk melahirkan insan yang berilmu, di mana para pendidik telah mengubah strategi dan teknik pengajaran yang lebih bersesuaian untuk melahirkan insan yang berilmu. Seterusnya, institusi pendidikan iaitu perubahan kepada organisasi sekolah serta perubahan juga berlaku pada aktiviti budaya sekolah yang kondusif untuk memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa murid. Jadi dapat kita lihat implikasi falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru terhadap sistem pendidikan Malaysia adalah ke arah yang baik dan juga secara menyeluruh bukan hanya melibatkan guru tetapi juga melibatkan kurikulum untuk murid-murid dan juga institusi pendidikan yang melibatkan sesebuah organisasi ataupun sekolah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, jadi kita sudah berada di penghujung forum kita pada hari ini dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudari Fifi Natasha dan juga saudari Jasrati kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai forum ini. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.